Dalam ruang kedai kopi itu, penduduk sekitar Ringlet, sebuah pekan kecil di Cameron Highland, Pahang, masih leka dengan aktiviti rutin mereka saban hari, bermain mahjong, daun trop dan mencicip secangkir kopi dengan gembira dan tenang bersama rakan. Sehinggalah sekitar jam 4 petang, deretan buah mahjong di atas meja mula bergerak bertaburan. Tenang air kopi di dalam cawan mula berkocak dan permukaan tapak kedai yang mereka diami mula bergegar. Bunyi dengung menusuk corong telinga semakin kuat. Pengunjung mula panik dan tertanya-tanya, tetapi belum pun jawapan diperoleh. Sesuatu yang menggemparkan berlaku. Mereka tidak sempat berfikir panjang. Sejurus selepas gegaran itu, tanpa sempat berbuat apa-apa termasuk berlari meninggalkan kawasan itu, kedai berkenaan runtuh. Jeritan mungkin kedengaran seketika sebelum tiang dan bahan binaan kedai menghempap mereka. Kemudian, buat seketika, segala-galanya sunyi. Kelam. Seorang daripada pengunjung di dalam kedai kopi itu tidak dapat melihat apa-apa. Keadaan sekeliling menjadi gelita. Dia cuba menggerakkan tangan dan kakinya tetapi gagal berbuat demikian. Posisi kedudukannya terhad. Apa yang sudah berlaku? Dia tertanya-tanya sendirian dalam keadaan yang tidak dapat dipastikan itu. Sekelilingnya gelap, ruang pergerakannya terhad, pendengarannya tuli dan nafasnya semakin sesak. Tiba-tiba fikirannya terbayang sesuatu yang ngeri. Dia kembali cemas. Lelaki itu menelan Leo yang perit tatkala mengenangkan yang keadaannya bagaikan di dalam kubur. Dia tertanam hidup-hidup. Di luar, keadaan mula riuh rendah. Raungan dan tangisan terutama di kalangan penduduk wanita berterusan di mana-mana. Suasana cemas dan kelam kabut. Hari itu, 11 Mei 1961, beribu tan tanah runtuh di atas sederet kedai yang berada di kaki bukit tanpa disangka. 6 daripada 8 kedai tertimbus sepenuhnya bersama pelanggan yang masih tidak dikenal pasti jumlahnya. Pastinya semua pelanggan terbabit tertimbus hidup-hidup. Bagi mereka yang terselamat iaitu tidak berada di dalam 6 premis itu, raungan dan jeritan bak histeria kedengaran berterusan sebaik melihat kejadian itu. Lebih-lebih lagi tatkala mengenangkan ada antara saudara, suami isteri, anak atau ahli keluarga yang sudah tertimbus dalam timbunan tanah itu. Dan raungan dan jeritan kuat itu bertebaran luas sekeliling bandar berkenaan. Ia menarik perhatian beberapa pihak berdekatan sehinggalah sekelip mata sahaja kawasan bandar kecil Ringlet dipenuhi ramai orang. Lebih 700 orang datang daripada segala pelosok alam dan mula mengerumuni timbusan tanah itu. Antara mereka adalah sekumpulan tentera British yang sedang beristirahat berhampiran selain jurutera Jerman yang mengendalikan projek berhampiran. Mereka mula mengorek dengan harapan masih ada mangsa yang dapat diselamatkan. Selain penduduk setempat, ratusan pekerja projek empangan hidroelektrik berhampiran bergegas menghulurkan bantuan. Kerja pengorekan dimulai dengan kudrat manusia sehinggalah pelur berjuraian daripada dahi hingga ke kaki. Pasukan penyelamat daripada pihak berkuasa tiba dengan pantas dan menyertai usaha sukarela penduduk itu. Seterusnya, 2 jentera buldozer dikejarkan untuk mengorek tanah bagi mencari mangsa yang masih tertimbus. Kerja itu bukan mudah lantaran timbunan tanah ribuan tan itu meliputi kawasan luas. Dianggarkan masih ada kira-kira lebih 20 pelanggan di dalam 3 kedai kopi, 2 kedai runcit dan 1 kedai daun teh berkenaan ketika tragedi berlaku. Sebuah teksi yang membawa penumpang juga dilaporkan tertimbus. Kini semuanya masih ditelan tanah. 2 jam kemudian, seorang daripada penyelamat sukarela itu melihat sesusuk tubuh di sebalik timbunan tanah itu. Dia terus menggali lebih bersemangat. Beberapa rakan turut menggali di tempat yang sama. Selepas 2 jam kerja menggali, mereka mengeluarkan 6 kanak-kanak Cina dan 4 India yang sudah tidak lagi bernyawa. Seorang wanita Cina yang juga seorang daripada pemilik kedai berkenaan berjaya dibawa keluar hidup-hidup, tetapi 2 anaknya maut dalam tragedi itu. Kira-kira 30 pengunjung lain berjaya diselamatkan walaupun mengalami kecederaan. Sebahagian mangsa yang kritikal terus dikejarkan ke Hospital Ipoh dan Hospital Tapah yang berdekatan. Masa melewati kira-kira 4 jam daripada permulaan tragedi apabila satu keajaiban berlaku. Seorang kanak-kanak berusia 7 tahun dijumpai selamat walaupun sudah lebih 3 jam tertimbus hidup-hidup. Kanak-kanak itu terselamat kerana ketika runtuhan dia sempat berbaring dan berlindung berhampiran tembok yang menghalang tanah berat itu daripada menembusinya.
Jam berganti dan hari berselisih. Tanah terus diangkut dan kerja pengorekan diteruskan tanpa henti. Menjelang petang hari kedua, sebanyak 13 mayat tercatat dalam senarai mangsa maut tragedi Ringlet. Perdana Menteri ketika itu Tun Abdul Razak dan Menteri Kabinet turut melawat dan memantau operasi gerakan mencari berikutan tragedi Ringlet adalah tragedi yang dicatat sebagai sejarah hitam negara. Tidak pernah tanah runtuh berlaku dengan sebegitu teruk dan mengorbankan mangsa yang ramai sebelum ini. Menjelang petang, tanah yang menutupi 6 premis di pekan kecil itu berjaya dibersihkan. 6 premis itu kini tiada lagi. Tiada dinding, tiada atap, yang tinggal hanyalah tapak simennya sahaja. Ketika semua premis itu runtuh, serpihannya turut menghempap beberapa rumah berhampiran dan menyebabkan kerosakan. Seterusnya pada hari ketiga, 2 lagi mayat ditulis dalam senarai mangsa maut selepas dijumpai dalam timbunan tanah itu menjadikan jumlah mangsa seramai 15 orang. Hari itu juga akhbar melaporkan penafian Lembaga Elektrik Pusat yang kejadian tanah runtuh itu berpunca daripada projek empangan hidroelektrik bernilai jutaan ringgit yang dijalankan berhampiran pekan itu. Hari keempat, satu lagi berita sedih disebarkan apabila seorang kanak-kanak perempuan yang pada mulanya ditemui selamat meninggal dunia di hospital pada pagi 14 Mei. Itulah mangsa terakhir yang menjadi korban tragedi Ringlet 1961. 35 orang cedera dan 16 mangsa menemui maut ditanam hidup-hidup. Walaupun tragedi ini sudah lama berlalu, jangan sesekali dilupakan. Sekian, terima kasih.